Penggunaan teknologi nuklear untuk penghasilan benih padi NMR 152 mampu membantu memperkukuhkan sekuriti makanan negara. Ia dibuktikan dengan penggunaannya di Melaka yang dilihat mampu memberi hasil pulangan yang lebih tinggi kepada para pesawah dan petani. Di mana penghasilan beras ini rupanya dah ada di Melaka, di Serkam. Ini satu beras yang boleh menghasilkan peningkatan keberhasilan beras dari segi jangka usianya, dari segi keboleh tahan dari segi jangkitan beras itu sendiri. Dan ini boleh menjaminlah apabila beras-beras ini sihat, padi-padi ini sihat, dia boleh menjamin kadar bekalan beras dalam negara kita pada tahap yang baik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program promosi bersasar teknologi preview and showcase siri 3 di Jalan Hang Tuah. Benih padi NMR 152 dibangunkan Agensi Nuklear Malaysia. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM menawarkan beasiswa ke sidang yang turut melibatkan pelajar dari negara bergolak seperti Palestin. NAB Chancelornya Profesor Datuk Dr. Masila Kamarudin berkata, tawaran tersebut meliputi semua program pengajian di keseluruhan kampus universiti itu dengan peruntukan RM10 juta dalam tempoh 5 tahun. Tambahnya, beasiswa berkenaan meliputi pembiayaan yuran antara RM35 hingga RM45,000 untuk setiap pelajar bergantung kepada tahap pengajian mereka. Sangat pandai. Iraq dan sebagainya, they are very bright students. So, kenapa kita nak waste just because diorang ada masalah tu? Tapi diorang tak memerlukan sponsorship yang tara sampai duit poket pun kita kena bagi. Tapi mereka nak at least kita waivekan tuition fees. So, dekat UTM kita perlukan the brains, kita perlu the talent untuk kita memacu lebih tinggi. So, kita win-win lah pada saya. Tambahnya, setakat ini terdapat 25 pelajar Palestin di universiti berkenaan. Beasiswa berkenaan sebelum ini tertumpu kepada rakyat tempatan, namun dipanjangkan kepada pelajar Palestin sebagai tanda keprihatinan berkait isu kemanusiaan di negara berkenaan. Sementara itu, pada majlis yang sama, rakyat Palestin yang berada di negara ini menzahirkan rasa terharu atas sokongan dan keprihatinan yang ditunjukkan Malaysia. Even difficult to contact them, but we pray for them while the attack everywhere, and without any humanity, without any rules for this. We hope all the countries support us and support Palestine as well for this moment. No electricity, no water, no anything there to survive. We pray for them and for all of them, and we thank Malaysia as well for the unlimited support that we got with our citizen. Thank you so much for Prime Minister in Malaysia. Thank you so much for everyone in Malaysia. Everywhere you can find the support from beloved people here to stand for us, for Gaza, praying, make dua for us. Saudara Pengerusi dan Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Sembilan ditugaskan mengutip derma bantuan Palestin. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berharap rakyat dapat memberikan sumbangan mengikut kemampuan masing-masing. Setiap kampung ditugaskan dana di setiap anggaran 1.2 juta penduduk di Negeri Sembilan supaya ia dapat. Semangat kita sebenarnya, kita nak tunjuk kepada semua bahawa orang Negeri Sembilan bukan hanya berkata-kata. Kita nak 10 sen ke, 20 sen ke, RM1 ke, ini sebagai hasrat mereka supaya sampai kepada masyarakat Palestin di Gaza terutamanya. Beliau menjelaskannya selepas Majlis Amanat dan Penyampaian Watikah Pelantikan JPKK Negeri Sembilan Penggal 2023 hingga 2025 di Seremban. Dalam pada itu, JPKK berperanan sebagai jambatan menghubungkan masyarakat dengan pentadbiran negeri. Datuk Seri Amiruddin berharap kepimpinan di peringkat akar umbi lebih cakna dalam menyantuni masyarakat berikutan peranannya sebagai mata dan telinga kerajaan negeri tanpa mengira ideologi politik atau bangsa.
ia melibatkan satu pelantikan yang agak ketara dan yang pentingnya kesemua daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mendapat keadilan yang baik di mana kuota lebih kurang 50-50 telah kita sampaikan kepada rakyat di bawah sebagai pemimpin akar umbi dapat melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan bahawa kampung-kampung dapat diuruskan, kampung-kampung baru dapat ditadbir dengan baik pada masa akan datang. Jadi ini harapan kita. Seramai 394 pengerusi dan 394 setiausaha dari 40 kampung menerima watikah pelantikan. Tambahnya, lebih ramai golongan wanita yang dilantik sebagai setiausaha sekaligus membuktikan golongan itu terus diiktiraf.